Okay guys, kita memang tak larat nak kayuh. Kita terpaksa sorong basikal sejauh 14.5 km. Sebab elevation dia total 1599, 1.6 km ketinggian. Ya Allah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk episod kali ini aku akan ceritakan pengalaman aku dan isteri merentasi Bajaran Keroka daripada Kimanis menuju ke Keningau. Tapi macam biasa sebelum tu, jangan lupa untuk klik button subscribe dan notification button. Malam tu lepas kita unpacking basikal dan kemudian kita assemble basikal tu balik, kita orang pun masuk tidur lebih kurang pukul 11 malam macam tu. Keesokan harinya, kita orang dijemput untuk breakfast dekat rumah keluarga mertua Ustaz Rizwan yang tak jauh daripada rumah parent Ustaz Rizwan yang kita orang tidur tu. So lepas breakfast, kita orang pun start kayuh dalam lebih kurang pukul 8.30. Waktu tu matahari dah start keluar. So agak panas tapi taklah terlalu panas. Jadi dengan berbekalkan air dan juga perut yang kenyang, kita orang pun memulakan kayuhan menuju ke Keningau. Plan asalnya, kita orang akan mengayuh daripada Kimanis menuju ke Beaufort. Dan bila sampai dekat Beaufort, kita orang akan ambil satu train, kereta api menuju ke Tenom. Dan daripada Tenom ni lah, kita akan sambung kayuh balik ke Keningau. Tapi pada waktu tu, perkhidmatan kereta api tergendala. Aku tak sure sebab apa, mungkin sebab maintenance kot. So nak tak nak, kita orang terpaksa buat plan B, iaitu kayuh straight daripada Kimanis terus ke Keningau. Tapi waktu tu kita memang dah tak ada option lain. Memang kena juga redah sebab kita orang dah book penginapan pada keesokan malamnya di Keningau. So kita orang pun teruskan kayuhan. 15 km pertama memang boleh katakan jalan agak flat, cuaca pun baik. Kita orang memang sangat enjoy lah. Enjoy the view, enjoy the journey kan. So aku dengan wife aku boleh siap nyanyi-nyanyi lagi sambil kayuh. Tiba-tiba sampai kat satu jalan ni, bila aku tengok depan ada satu jalan yang terpacak vertikal macam tu. Kalau korang pernah tengok cerita Inception kan, dalam mimpi tu ada satu jalan yang vertikal tegak macam tu kan. Perasaan dia lebih kurang macam tu. So waktu tu aku pun macam, ni jalan ke apa ni? Aku pun bagi tahu wife aku kat belakang, bukit dan hashtag ni. So kita memang kena ready mental ni. Kita pun redah bukit tu, kayuh, tukar gear rendah sampai dah habis gear ni. Tiba-tiba kaki aku pula macam krem tau, tak boleh nak kayuh. Aduh. So kita orang berhenti kat tepi sekejap. Aku pun macam pelik lah sebab rasa macam awal lagi tapi kenapa dah pancit gila kan. Kita orang pun rehat lah kejap dalam 2 ke 3 minit macam tu. Lepas tu kita orang pun nak try lah sambung kayuh balik. Tapi cerita dia memang tak dapat lah nak kayuh balik sebab kau berhenti dekat tengah-tengah bukit. Bila kau nak start balik kayuh tu macam ke belakang tau. Nak tak nak memang kena sorong basikal. Dah lah berat waktu tu, dalam 20 kilo lebih setiap sorang. Basikal kita orang sebab bawa barang-barang untuk 10 hari punya duration. Tolak lah, sorong, tolak naik atas. Waktu tu memang kita tak dapat gerak laju lah. Dalam 1 jam tu kita orang boleh habiskan dalam 5 km macam tu je. And bila kita jumpa jalan flat, kita orang start kayuh balik. Bila jumpa bukit, sorong balik. So macam tu lah kita orang punya cycle sampai ke next destination. Perasaan kita orang waktu tu, aku pun tak tahu nak cakap macam mana. Memang menyesal pun ada, rasa macam ya Allah, apalah dosa kita orang. Sebab first day kita orang dah kena hadap elevation yang gila macam ni kan. Untuk first day ni, kita orang daripada Kimanis ke Keningau, total elevation dia dalam 2,500 meter. Bersamaan dengan gunung ketiga tertinggi di Malaysia, iaitu Gunung Tombo Yukon dekat Sabah juga. So untuk stretch yang kita tengah hadap tu, dia lebih kurang 10 km dan total elevation dia adalah 1.6 km. Untuk 10 km tu, dia punya ketinggian dia adalah 1,600 meter. Bayangkan kita nak kena sorong basikal naik atas dengan panasnya macam tu. Dan itu baru stretch pertama. Ada 2 lagi stretch yang kita orang kena hadap. Memang rasa macam nak give up pun ada kan. Dengan air waktu tu dah tinggal sikit. Nak jadikan cerita pula, pagi tu lepas breakfast, kita orang boleh terlupa nak beli makanan untuk kita bawa bekal sepanjang perjalanan hari tu. Sebab kita orang assume akan ada banyak kedai sepanjang perjalanan yang kita akan lalu tu. So apa yang kita bawa adalah air yang isi daripada rumah dan juga coklat bar. Itu pun ada satu seorang macam tu je.
Sebelum kita orang start climbing kat belah-belah bawah Banjaran Croker tu memang ada banyak pit stop yang tulis Sinalau Bakas. So kita orang assume itu adalah RNR sebab aku tengok banyak je kenderaan-kenderaan orang berhenti makan kat situ. Dan aku expect akan ada banyak lagi Sinalau Bakas kat atas. Waktu kita orang tengah sorong basikal, tengah tolak basikal naik Banjaran Croker tu, air waktu tu pula dah nak habis. Dengan makanan tak ada, coklat bar waktu tu tinggal separuh macam tu je. Jadi kita orang terpaksa tahan kenderaan-kenderaan yang lalu. Kalau dia orang ada air, kita orang nak beli air dengan dia orang. Dan waktu tu ada sebuah lori kecil yang aku tahan. Lori tu pun berhenti. Dia bagi aku satu botol besar air mineral. Bila aku nak bayar, dia cakap tak bayar-bayar. Dan aku pun cerita dengan dia lah, aku dengan isteri aku nak pergi ke Keningau. Dapat air, kita orang bersyukur, top up air dan teruskan perjalanan. Rasanya dalam 2 jam juga kita orang tolak basikal dekat Banjaran Croker tu. Waktu tu perut pun dah start rasa lapar. Jadi dengan berbekalkan coklat bar tadi tu, kita pun makan dulu sambil cari kedai-kedai yang ada. Dan tiba-tiba ada bau yang sedap tau, macam bau benda dipanggang kan. So aku tengok, weh, ada satu tempat berhenti lah kat atas tu. Dia tulis Sinalau Bakas, yang macam kita orang tengok kat bawah tadi. So memang kita orang assume benda tu adalah RNR. Jadi aku pun dengan isteri aku, dengan perut lapar, kita orang terus parking basikal kat sana. Tapi waktu tu aku memang tergerak untuk Google apa maksud Sinalau Bakas ni kan. Bila aku Google, Sinalau tu maksud dia smoke ataupun panggang, salai. Dan bakas tu maksud dia adalah babi hutan tau. Maksudnya itu adalah kedai yang menjual babi hutan yang disalai. Bukan babi biasa, babi hutan tau. Ya Allah, waktu tu aku cakap, ish, nasib baik kita orang Google dulu tengok apa yang ada. Waktu tu aku pun bagi tahu kat isteri aku, tak apalah, kita teruskan je lah perjalanan. InsyaAllah mungkin ada kedai kat depan. Bila aku Google, Alhamdulillah ada satu kedai makan dan aku harap kedai tu memang halal lah untuk kita makan. Nama kedai tu Anjong Kayangan Cafe. Dia dalam 2 km daripada tempat kita orang berhenti tu. Dan bila aku tengok review, dia pun menjual makanan yang halal. So aku apa lagi, terus tanpa membuang masa, terus tolak basikal sejauh 2 km ke kedai tu. Bila sampai kat kedai tu, kau dalam keadaan yang penat dan kau baru lepas berpanasan di Banjaran Croker menolak basikal kan. Kau mesti nak minum yang sejuk, something ada ais kan. Tapi malangnya kedai tu memang tak sediakan minuman sejuk. Sebab lokasi dia dekat Banjaran Croker, dia orang memang sediakan minuman panas, ada air mineral juga. Minuman panas dia pun kau kena bancuh sendiri. Yang 3 in 1 tu dia ada air panas, kau bancuh sendiri. Tapi makanan-makanan macam masakan panas, goreng-goreng semua ada, kau boleh order lah. So Alhamdulillah kita orang pun isi perut kita orang, tapau sikit makanan untuk bawa bekalan dan kemudian sambung perjalanan. Jadi pengajaran yang kita orang boleh ambil daripada episod kali ini adalah kita kena sentiasa bersedia dengan sebarang kemungkinan. Sebab kita tak boleh nak predict apa yang ada kat depan tu. Dan lain tempat, lain cara dia, lain keadaan dia. Macam tadi kita orang boleh ambil sambil lewa je, tak ada bekalan makanan untuk kita orang teruskan perjalanan sebab kita orang assume ada banyak kedai-kedai, tapi sebenarnya tak ada pun kan. Yang ada kadang-kadang kedai yang tak halal ke macam mana, tak sesuai dengan kita. Jadi daripada sini kita kena ada at least satu checklist yang perlu dibuat sebelum kita nak memulakan perjalanan supaya kita tak akan tertinggal ataupun terlepas apa-apa perkara yang penting sebelum kita memulakan perjalanan. Okay guys, sekarang kita berada di Banjaran Croker. Kita mau lepas makan kejap, berhenti makan. Nasib baik ada satu kedai kat sini. So lepas ni akan menghadap balik bukit-bukit sejauh 10 km. Doakan yang terbaik je lah, tu saja. Harap-harap kita sempat sampai Keningau sebelum malam. Sebab nampak gaya memang slow lah. Jadi lepas kita habis makan, kita orang pun sambunglah cycling. Kalau ada jumpa jalan yang flat, memang kita akan cycle. Dan kalau jalan tu berbukit, kita memang terpaksa lah tolak lah basikal tu kan, hadap je bukit yang ada tu. Dan waktu tu dah dalam pukul 5 petang, hari pun dah start gelap. So rasanya bila aku tengok pada Garmin aku, memang kita tak sempat nak sampai Keningau sebelum malam kan. Jadi waktu tu kita ada 3 option. Option yang pertama, patah balik Kimanis
dan kena minta tolong Ustaz Rizwan hantar kita orang ke Keningau pada keesokan harinya. Option yang kedua, kita bermalam kat situ sebab aku tengok ada satu resort dekat puncak Crocker tu, tapi kita orang estimate kita akan sampai dalam pukul 9 malam situ, memang dah sangat gelap. Dan option yang ketiga adalah hitchhike, tumpang mana-mana kenderaan untuk kita sampai ke Keningau. Kalau korang nak tahu option mana yang kita ambil, aku akan cerita dalam episod yang akan datang. Terima kasih kerana menonton video aku kali ini dan sentiasa support, dan macam biasa jangan lupa untuk klik subscribe dan notification button. Terima kasih.